Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita setiap masa, setiap jam, setiap saat. Allahu Akbar. Kalau Allah ambil sikit saja daripada nikmat-nikmat daripada kita, contohnya nikmat mata, nikmat mulut, nikmat telinga, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap ya. Tapi apa pun semua Allah tak tarik lagi nikmat-nikmat itu. Alhamdulillah, kita dapat bangun pagi, kita sihat, kita dapat berjalan, kita dapat bercakap. Nikmat kita dapat buka mata, ya, nikmat dapat mendengar. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sentiasa baca doa pada Allah SWT, mudah-mudahan insya-Allah Allah jadikan kita ni orang yang sentiasa ingat Allah, sentiasa berzikir pada Allah, sentiasa bersyukur pada Allah SWT dan juga sentiasa memperelokkan ibadat-ibadat kita ya. Alhamdulillah, muslimin muslimat semua, kita bertemu lagi dalam kuliah online pada pagi ini. Sebenarnya adalah anjuran surau kerja raya ya, iaitu yang berkaitan dengan asam garam rumah tangga Rasulullah SAW, yang kalau tak silap saya sudah masuk siri yang ke-10. Alhamdulillah ya. Kalau kita ingat-ingat balik, renung-renung balik, ada juga yang yalah, masya-Allah, sangat menariklah bagi saya. Walaupun kita pun dah dengar, tapi bila kita baca hadis-hadis Nabi itu, maka menjadikan kita rasa seronok, lebih memahami situasi yang sebenarnya ya. Alhamdulillah, terima kasih pada pihak SKR atas ruang yang diberikan pada kita, terutama sekali pada Encik Murtada yang sentiasa bersusah payah untuk kita semua. Terima kasih pada Mek Hafsah, pada Hajah Junaidah. Saya tak pasti, mungkin Mek pun dah ada bersama kita. Al-maklumlah, tadi baru saja habis kuliah jam 10.30 tadi di Surau Ikhwan, Taman Samudra, Selayan, di situ dekat dengan Batu Cave. Yes, Alhamdulillah, habis saja saya terus balik sampai di rumah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala saya dapat berkuliah di rumah. Sebenarnya diorang bagi ruang, tapi ada benda yang kadang-kadang kita payah sebabnya kalau di sana saya tak boleh pakai tab, saya hanya boleh pakai kamera yang kecil ni saja kan. Tak puas hati sebab tab ni tak cover internet ya. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak. Saya nampak ada rakan-rakan FB daripada awal tadi, nampak ada Zanisha, Masli, Ayah pun ada Eli Yaakob Ayub. Kita ada Fatimah Ayub, adik-beradik ke? Tadi di Ikhwan. Salam Ustazah, jumpa tadi di Ikhwan. Alhamdulillah. Mek pun dah ada juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi Zigzag. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam semua. Apa Mek kata? Assalamualaikum Ustazah. Mek baru dapat talian. Tak apa. Mula-mula lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Sebab tunggu juga. Mana Mek? Tadi Mek ada kan? Sebab ini adalah program anjuran daripada diorang. Mek termasuk salah seorang yang terlibat sama, yang bincang sama ada kuliah ni nak diteruskan pada bulan Ramadan ataupun tidak ya. Dan kita pun barangkali kotlah minggu ni hari terakhir kot nak raya dah Mek. Macam ria nak raya. Nak menatah negeri tak balik pun Tak apa, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah. Walaupun tak boleh balik, pasti ada nikmat dan rahmatnya. Antaranya saya kata kita tak habis duit ya. Tak habis duit balik kampung.
Jadi, kenapa habis juga? Dengan cara bersedekah, membantu orang-orang yang memerlukan. Kalau bajet kita 1,000 untuk balik kampung, contoh, maka yang ni kita peruntukkan untuk disedekahkan. Sementara bulan Ramadan masih ada. Hanya berbaki 10 hari sahaja lagi kan? Ya Allah, cepatnya Ramadan nak pergi dah. Ya, rasa rindu, rasa sayang sangat nak berpisah sebab kita rasa sangat tenang bila berada di bulan Ramadan kan. Tenang nak beribadat, tenang nak baca Quran, tenang nak ada dalam majlis ilmu, tenang nak bersedekah, tak fikir-fikir dah. Jadi bila tak balik kampung, peruntukan nak balik kampung untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan. Jangan lupa ya. Yang kedua, bila tak balik kampung, insya-Allah Al-Quran boleh diteruskan. Sebab kalau tidak balik kampung 2, 3, 4 hari kita dah habis masa kita untuk bersama keluarga di kampung. Betul kan? Itulah. Okey, kita ada Siti Zawiyah bersama. Okey, Zanisha bawa juga rakan dia, Latifah Dahlan, Syarifah Hasnah. Ya, okey. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat semua. Moga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Ya. Okey, muslimin muslimat semua apapun, terima kasihlah dan bersyukur sangat-sangat untuk kita berada di 10 Ramadan yang terakhir. Agak-agaknya persiapan kita apa ya? Pasti yang terbaik ya. Dan insya-Allah kita nak sambut hadiah daripada Allah yang sangat besar, iaitu Lailatul Qadar, insya-Allah ya. Okey, saya nampak ada Jamaliah ya. Kita ada Allah, siapa tadi dia tercepatnya Ustazah sampai. Itulah saya terbang tadi daripada Alhamdulillah ya, menantu saya yang bawa kereta, jadi orang lelaki dia tak apa kan. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat semua, dan saya sangat-sangat teruja, seronok ya, sebab insya-Allah kita ni sudah berada di terakhir. Bukan seronok sebab habis Ramadan, tapi seronok ada hadiah lagi yang besar daripada Allah Subhanahu taala, yakni Allah nak hadiahkan kita malam Lailatul Qadar, yakni malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Rugi kita kalau kita tak dapat tahun ni, sebab tahun depan kita tak pasti lagi kan. InsyaAllah kita berusaha ya. Okey, kita ada Azizek. Ada tadi saya tak sempat dah sebut. Tak apa, insyaAllah. Apapun, Allah dah tulis nama kita. Kita berada di taman-taman syurga pada hari Minggu ini, yang kadang-kadang ada orang nak pergi pasar ya. Ada orang nak kemas rumah ya, sebab ni pun kita dah nak raya ya. Kita ada Nur Omar ya. Okey, tak apa, tak ada masalah lah okey, nak raya pun biasa-biasa saja ya, sebab tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa ialah kita nak sambut Lailatul Qadar ya. Apa persiapan kita, yang tu masing-masing kena dah bincang, dah rancang apa nak buat ya. Itu antaranya Qiyamul Lail, bermalam ya. Sampailah, kalau boleh sampai ke pagi pun tak apa. Boleh tidur 2 jam, tak ada masalah ya. Orang perempuan yang uzur, apa nak buat? Boleh sama, cuma tak boleh semayang dan baca Quran saja. Habis yang boleh berzikir, boleh berdoa, ya, boleh beristighfar pada Allah, boleh bersedekah, boleh bagi makan orang. InsyaAllah kita boleh dapat. Yang kita tak dapat hanyalah untuk semayang saja. Yang lain-lain, Allah ganda-gandakan pahala buat kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Okey, kita ada Intan Zurina Abdul Razak. Tadi pun Intan ada juga masa di kuliah di Al-Ikhwan tadi. Alhamdulillah, ayah. Okey juga, nampak ayah sihat hari ni ayah. Alhamdulillah. Jadi kita sambut asam garam yang ke-15. Ya. Siri yang ke-10, tapi sudah pergi kepada yang ke-15. InsyaAllah yang tajuk pada pagi ini lebih menarik lagi dan tengok adakah kita pun lebih kurang juga dengan perangai ya, dengan keadaan yang seperti itu. Bahkan saya rasa lebih teruk lagi kan? Lebih teruk lagi saya rasa ya. Okey, apa tajuk dia? Perempuan lain suka kepada Nabi. Aisyah tak senang hati. Betul tak? Kalau kita, tak tegur dah dengan dia tu. Selisih malaikat 44. Nak ceritanya, marah kan? Maknanya, orang perempuan tu nak kat suami kita. Dia offer diri nak kahwin dengan suami kita. Tak apa, tak ada duit pun tak kisah. Contoh, ya. Tapi, yang cerita kita ni, perempuan lain suka pada Nabi, Aisyah memang tak senang hati. Sebab itu adalah sudah menjadi naluri seorang wanita kan. Mana suka orang nak kat suami dia dah. Suami nak tak nak itu cerita lain lagi. Tapi ada orang nak pun,
kita dah risau. Sepatutnya ada orang nak, kita banggalah kan. Suami kita ni handsome. Patut orang nak kat suami kita. Contohlah. Tapi tak boleh. Cannot go. Orang nak dekat suami kita kan. Okey. Perempuan lain suka Nabi. Aisyah tidak senang hati. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kuntu agharu ala allati wahainal anfusahunna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqulu anhabul mar'atu nafsaha. Falamma anzalallahu ta'ala turji'u man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man abtaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Qultu ma ara rabbuka illa yusara'u fi hawaka. Dia kata an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kuntu agharu ala allati wahabna anfusihinna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqulu anhabul mar'atu nafsaha. Kita cuba faham sikitlah. Sayyidatina Aisyah beritahu, aku sering cemburu dengan setiap wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang orang perempuan mana yang tak tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kurniaan Allah Subhanahu taala, dengan sifat lemah lembut sopan santunnya, handsome lagi, Allahu akbar. Lepas tu Rasulullah Subhanahu taala dapat berteduh, dapat menumpang kan? Allahu akbar. Kalau kita sekarang pun gitu juga, orang kaya, ada orang perempuan nak menumpang saja, tak apalah, tak balik pun tak apa. Kadang-kadang ini awasi kita benda-benda macam ni dah. Kita orang perempuan sangat marahlah Maka ketika Allah menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan tidak, dan ini daripada menggauli siapa yang kamu kehendaki antara mereka, yakni isteri-isterimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, bahkan siapa yang kamu ingin menggaulinya semula daripada kalangan isteri yang telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 51. Maknanya Rasulullah boleh gauli mana-mana hak dia nak. Maksud di sini isteri-isteri dia. Tak kisah dia tak nak gauli pun tak apa. Dari segi giliran tu memang Rasulullah akan buat secara adil. Tapi dari segi menggauli, yakni tidur bersama ke dan sebagainya, sebagaimana kita baca dalam kitab fiqh, maknanya suami tidak wajib beri giliran. Tetapi bila dia sudah bagi satu giliran, maka dia kena bagi giliran-giliran yang lain. Suami tak wajib untuk mesti bersama, bersetubuh dengan isterinya yang ni, maka isteri yang lain pun kena sama. Tak semestinya. Begitu. Tapi giliran balik, bermalam, itu dari segi hukum, memangnya dia kena buat adil. Betul. Sebab tu bila isteri mengaduk, suami saya balik sebulan sekali, balik pun 2-3 hari saja. Saya minta cerai, dia tak nak cerai. Saya kata, ada benda kita mesti berjumpa dengan orang-orang yang tertentu. Contohnya, pergi pejabat agama, kan, minta bantuan. Apa cara? Kadang-kadang kita tak reti kaedah-kaedah bagaimana nak keluar daripada kemelut, daripada keadaan ini. Ataupun supaya ada orang lain yang boleh nasihatkan suami kita supaya dia berlaku adil. Sebab dia berpoligami. Memang dia kena berlaku adil. Saya kata keadilan itu adalah hak kita sebagai seorang isteri. Dan syarat utama bila nak berpoligami. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kata apa? Tunkihul mar'atu. No, itu hadis Nabi. Allahu Akbar. Allah kata, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mana tunkahul mar'atu, maksudnya dia boleh nikah, mana-mana wanita yang dia suka. 2 masna wa sula wa ruba. 2, 3, 4. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu takut tidak boleh berlaku adil, one is enough. Tu adil. Keadilan sesuatu yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang suami bila dia nak berpoligami. Kalau dia rasa dia tidak boleh berlaku adil, maka dia tak boleh berpoligami, kan?
Seorang isteri akan menderita bila dia tidak dapat haknya dari segi giliran. Duit dia bagi ustazah, tapi dari segi gilirannya dia tak bagi ustazah. Sebulan sekali dia balik. Dia rasa nak balik, dia balik. Kalau dia bergaduh dengan sebelah sana, dia balik lama lah rumah saya. Tak boleh macam tu kan. Sana isteri, sini isteri, sinun isteri, depan sana pun isteri juga. Mesti berlaku adil. Tak kira dia orang muda, dia orang tua dan sebagainya. Keadilan mesti dilakukan. Jadi kalau kita dah tegur suami tak boleh dengar, kita kena pergi pada pihak berwajib. Kalau tak nak bercerai, pejabat agama cukup. InsyaAllah. Minta pandangan, suami saya begini-begini, adakah saya yang salah ataupun suami saya. Kita tak nak menyalahkan siapa. Sekarang ni, dari segi hukumnya, macam mana sepatutnya sebagai seorang suami dan sepatutnya sebagai seorang isteri. Dia kata, suami saya tak nak datang. Itu selalu ayat. Ayat tu dah tahu sama dah. Akan orang bagi tahu macam tu lah. Suami saya tak nak datang, ustazah. Dia tak datang, itu hak dia. Bukan kita kan? Kita dah buat dah. Perjalanan kita first, kita dah buat dah. Kita dah melangkah satu langkah dah. Yakni untuk buat pengaduan supaya dapat nasihatkan suami. Dia tak nak datang, itu terpulang pada dia. Kita dah buat, suruh tak dengar juga. Tak apalah. Kalau nak majukan ke mahkamah, minta untuk nak nasihat bercerai ke, terpulang. Dia tak boleh tak datang bila mahkamah panggil kan. Sebab kita tak nak bentuk-bentuk macam ni berjalan. Tapi sebab itulah seorang isteri bertimbang, tak nak sangat. Supaya perkara ini dibawa ke mahkamah. Memang suami marah pun. Tapi kalau itulah penyelesaian terbaik dalam kehidupan kita supaya suami tak berdosa, kita tak berdosa, itu jalan terbaik bagi saya. Mana buat pengaduan, kalau perlu berpisah, tak apalah. Kalau dia tak boleh berlaku adil, maka dia kata, ustazah, saya boleh kahwin lain. Jadi tak naklah ayat tu, betul tak? Selesaikan dulu urusan ni. So, lepas tu bolehlah. Tak apa. Saya pun ada orang tunggu saya juga, ustazah. Itu tak eloklah cakap macam tu. Kenapa kita bercinta dalam keadaan kita masih ada suami? Kalau dah rasa tak boleh hidup lagi, tak apa. Kita ada jalan. Dia tak nak cerai. Mahkamah boleh cerai tau. Mahkamah boleh cerai seorang suami. Ada. Dan kena ada sebab-sebabnya lah. Okey. Kita ada Mazni Hassan. Okey, nampaknya siapa lagi ada sebab dia boleh nampak dua orang saja dalam satu masa sebab dia kena pakai bentuk melentang sebab benda ni ceramah kita ni akan dimasukkan dalam YouTube, so mesti melentang. Dia tak ada berdiri tegak macam tu kan. Ini memang untuk YouTube, insya-Allah lah saya katalah Cik Murtabas selalu minta ustazah melentang sekarang ni dia tak cakap dah. Okey, Hajah Junaidah lapor diri. Saya ada ustazah. Tadi saya dah nampak dah. Kita ada Nurmah Ishaq. Okey, Assalamualaikum ustazah dan sahabat-sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebenarnya sebut perkataan rahmati, betul. Seronok sangat. Mana Allah merahmati kita. Mana rahmat Allah memberi kasih sayang pada kita. Allah istighfar kepada kita. Allah memberi pengampunan kepada kita. Ya Allah, Allahu Akbar, sangat-sangat doa. Sebab tu kita kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dari segi kita beri salam, mengucap selamat sejahtera dan dia juga mengucap selamat sejahtera kepada kita. Sebab kita sangat-sangat memerlukan keadaan ini. Okey, kita ada Maizatul. Allahu Akbar, saya tak boleh baca tadi. Kita ada Kamarujan. Okey, Kamarujan kata, saya ada ustazah. Okey, Fatimah Ayub pun ada. Tak nampak lagi Eda, tak nampak Ayah ada. Saya tak nampak lagi Rokiah ada. Okey. Kita ada Mazni Hassan. Okey. Saja-sajalah panggil anak-anak menantu, panggil cucu kan. Intan Zurina. Kita ada Muhammad Faizal bin Ahmad. Baru pertama kali dengan ceramah ustazah. Tapi pada yang sudi share. Terima kasihlah. Tolong sharekanlah. Saya lupa nak cakap. Kebetulan Yanti ada hal. Dia tak bersama. Saya ni dalam kuliah seorang ni. Selalu ada Yanti menemani saya di sebelah. Harap-harap tak buat hal lah. Kalau buat hal saya lagi cabut awal lagi. Okey, teruskan. Okey, jadi nak ceritanya kita ni kadang-kadang tidak adil dalam berpoligami. Harap-harap sangatlah kepada sesiapa yang nak berpoligami. Buat ikut. Bukan buat. Memang kena ikut Allah lah. Kalau tak nak ikut Nabi pun, ikut Allah. Bila ikut Allah, berarti kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ikut Nabi, bermakna kita ikut Allah Subhanahu wa taala. Dah. Itulah mestinya. Okey.
Kata ayah, dah share. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ada Aina Ismail. Saya ada. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan dikata di sini juga hadis ini adalah hadis yang sahih Al-Bukhari. Kitab tafsir Al-Quran. Maknanya okey. Seterusnya, Hisham daripada ayahnya berkata, Kaulah binti Hakim antara sekian wanita yang menawarkan diri kepada Nabi. Nama Kaulah. Maknanya, katanya Hisham daripada ayahnya berkata, Kaulah binti Hakim antara sekian wanita yang menawarkan diri kepada Nabi. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, tak malukah seorang wanita hendak menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki? Lelaki bukan sembarangan lelaki kan? Oi, Masya Allah. Tentulah kalau datang di zaman sekarang pun, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Allahu Akbar, ya. Tapi nak ceritanya, ramai perempuan-perempuan wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW datang menyerah diri kepada Rasulullah supaya dikahwini. Antaranya cerita Hisham tadi daripada ayah dia. Dia kata, Kaulah binti Hakim antara sekian wanita yang menawarkan diri kepada Nabi. Ramai, ya. Okey, dan dia kata, kemudian Sayyidatina Aisyah kata, tak malu punya seorang wanita ni nak menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki. Tapi lelaki tu Nabi kan? Maka sudah semestinya sangat istimewa. Maka ketika turun ayat, kamu boleh menangguhkan daripada menggauli siapa yang kamu kenaki, Aisyah berkata, saya tidak dapat dapati Tuhan melainkan begitu cepat memenuhi keinginan awak. Maknanya Allah SWT cepat menjawab apa kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya Allah kata, kamu boleh menangguhkan daripada menggauli siapa yang kamu kenaki. Maka Aisyah kata, saya tidak dapati Tuhan melainkan begitu cepat memenuhi keinginan awak. Riwayat Al-Bukhari. Cepatnya, ya. Apa saja keinginan Rasulullah, Allah dah tahu dah, ya. Allah yang menjadikan kita takkan tak tahu. Lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, hadis yang ketiga, Sabis Al-Bunani menceritakan, aku pernah bersama Anas. Ketika itu, turut bersama seorang anak perempuan beliau. Anas menceritakan, pernah seorang perempuan datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan dirinya. Perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, adakah Tuan berhajat kepadaku? Macam tu bahasa. Lebih kurang gitulah sebab terjemahan daripada hadis. Okey, kita ada list daud. Assalamualaikum Ustazah Zawiyah Hassan dan sahabat solehah semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mana datang menyerah diri itu, tanya, wahai Rasulullah, adakah Tuan berhajat kepadaku? Ada tak dalam kita punya ni? Makna orang-orang kita yang memang menyerah diri nak berkahwin. Tapi kadang-kadang sudah terlanjur dulu. Kadang-kadang. Saya minta maaf bukan nak bercerita hal itu. Tapi, yalah. Okay? Sebab ada seorang isteri kata, Ustazah, saya tak tahu nak cakap. Hari Raya baru ni, dia kata, tahun last ialah bukan tahun yang COVID, KPKP itu. Sebelum tu. Datang ke rumah saya, seorang perempuan tidur di ruang tamu tu, bercerita dengan saya, Kak, izinkan saya nak kahwin dengan suami akak. Sebab saya dah bersama dengan suami akak. Berderau darah saya, Ustazah. Saya pun cakap, okey, kalau abang nak bertanggungjawab, abang kahwinlah dengan dia. Tak apa, saya redha bang. Saya izin bang. Tapi dia cakap apa? Aku bukan nak kahwin dengan dia. Saja aku nak main-main. Kenapa dia bagi? Kalau dia seorang perempuan yang baik, dia tak akan bagi. Itu keadaan. Jadi, jaga-jagalah, perhatikanlah anak-anak perempuan kita, ya. Muslimin, muslimat semua, ya. Cucu-cucu perempuan kita, ya. Benda-benda yang macam ni. Sebab perkara ini sememangnya berlaku. Sama ada depan mata kita ataupun bukan di hadapan mata kita, ya. Okey. Zaitun Cik Arifin. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat Taman Syurga. Alhamdulillah. Terima kasih Tun. Ada bersama. Okey, Jadi, bila dia kata perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, adakah Tuan berhajat padaku? Lalu anak perempuan Anas mencelah, alangkah sedikit rasa malunya. Maknanya, nak ceritanya, tak malu. Offer kepada seorang lelaki untuk dikahwini. Lantas Anas berkata,
Bahkan perempuan itu lebih baik daripadamu. Dia menginginkan Nabi justru menawarkan dirinya. Hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari. Nabi. Yang makna orang perempuan menawarkan diri itu ialah Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi dan Rasul lagi. Allahu Akbar. Di sana nanti dalam syurga nanti dia adalah penghulu kepada segala penghuni syurga. Allahu Akbar. Siapa tak nak kan? Nak ceritanya. Jadi ramai perempuan yang nak menyerah kat Rasulullah ni menjadikan Aisyah cemburu. Itu biasalah maksudnya. Kalau kita sendirilah berada macam tu, ada perempuan telefon. Kak, saya ni berkenan sangat dengan suami akak sebab dia seorang yang baik sangat. Sopan santun, sangat jaga isteri, sangat jaga anak-anak. Saya rasa kalau saya kahwin dengan dia, Kak, saya boleh menumpang sedikit kasih sayang, Kak. Saya tak nak duit dia, Kak. Kan? Ada tak? Ya, adalah orang cerita kat saya macam tu. Ada. Bukan tak ada, memang ada. Saya nak jawab apa, Ustazah? Tergaman orang kata tak terkeluar. Tak keluar bahasa saya, Ustazah. Habis tu, saya cakap kat suami saya, ikut abang. Abang nak abang kahwin je lah. Abang tak nak kahwin. Engkau seorang saja. Tak ada pilihan lain dah. Engkau lah satu-satunya. Bukan engkau lah salah satu. Itu masalah kan? Dia tanya ayah tu. Dia kata suami dia sayang kat dia. Kadang-kadang cemburu juga. Sayang pun cemburu. Betul. Kalau tak sayang, lagi cemburu. Ceritanya lah. Macam mana dengan Mazni Hassan? Kak Intan cemburu ke tak? Dia tanya Kak Intan. Macam mana? Intan Zerina yang kena jawab tak? Perang dunia ketiga. Lah Ustazah, kalau gitu. Kan? Tapi kalau kita tak perang pun tak apa dah. Cakap elok-elok je. Dah. Kita marah kat suami pasal orang tu yang nak kat suami kita. Tak ada apa-apa pun. Kan? Ada seorang ni cerita lama dah. Dia tu anak murid saya tapi saya tak kenal, tak ingat. Tapi dia datang jumpa saya di rumah, dia kata Ustazah ingat tak belakang rumah Ustazah dulu ni adalah pusat belajar yang nak belajar nak pergi ke luar negara. Di belakang rumah saya di Subang Jaya ni. Jadi saya kenal Ustazah, dia kata. Sebab Ustazah pernah mengajar kami. Dia panggil kelas kolej persediaan ni. Maksudnya gitulah. Sorry lah, lama dah tak ingat. Dia jumpa saya, Ustazah ingat saya dah kahwin Ustazah, saya dah balik belajar luar negara, saya dah kahwin, saya dah ada anak 6 Ustazah. Okey, masalah apa? Masalahnya, ada perempuan tu nak kat suami saya. Kata apa masalah? Itulah masalah Ustazah. Tapi masalahnya dia kata, suami saya memang nak juga. Tapi mula-mula perempuan tu nak kat suami saya. Dia pun telefon dekat saya, dia nak, saya pun nak kata macam mana sebab suami saya nak. Okey. Tapi Kak, sebelum saya kahwin dengan suami akak, saya nak datang rumah akak dulu. Nak tengok bagaimana kehidupan akak dalam keluarga. Sehari ke 2 hari, saya nak tengok dulu, dia kata. Saya pelik fikir usaha perempuan ni. Tak apalah, marilah, saya kata. Kebetulan suami outstation kan. Dia datang. Datang duduk rumah saya 2 malam, Ustazah. Selepas dia datang rumah saya, dia angkat tabik. Tahu tabik? Tabik spring. Kak, saya minta maaf Kak. Saya tak akan kahwin dengan suami akak. Sebab layanan akak untuk suami sangat baik. Walaupun tak ada. Tapi dia tak dapat merasakan keadaan itu. Sebab cara saya bagi makan kat anak-anak. Cara saya melayan mak mentua yang ada di rumah. Dia terpegut. Dia kata dia tak akan ambil suami akak. Saya tak akan ambil suami akak, Kak. Percayalah. Sebab Kak sangat baik. Layan saya orang yang cakap kata nak kahwin dengan suami saya. Cuba bayangkan. Cuba bayang ya. Cuba bayang Zanisha macam mana. Boleh dia layan kawan tu dengan baik. Duduk 2 hari 2 malam. Makan sama, bercakap, layan anak-anak dia dengan baik. Yalah nak mengenali keluarga yang akan jadi madu dia nanti. Cuba bayangkan. Tapi dia kata sebab pada duduk 2 hari 2 malam, dia telefon kat saya, Kak, saya minta maaf banyak-banyak. Sama sekali saya tak akan kahwin dengan suami akak. Kenapa? Sebab akak terlalu baik. Sepatutnya dia dah kena serang, betul tak? Betul tak ayah? Memang serang.
Kalau tak bertumbuk pun, halau. Dengan penyapu, dah datang. Cuba bayangkan. Tapi itulah keadaan. Ada juga jenis-jenis manusia yang sangat ni. Tapi Ustazah, masalahnya bila yang perempuan tu tak nak kahwin, suami saya ni pula nak sangat. Itu masalah. Masalah juga. Saya boleh menerima, tapi perempuan tu tak nak. Sedangkan suami saya nak. Itu yang saya pening kepala saya. Itu yang masalah sayanya tu. Masalahnya saya pening kepala, suami saya tak nak. Suami saya nak, yang perempuan tu tak nak kat dia. Saya kata, abang cari lain. Tak nak, aku nak kat dia. Kau pujuk dia biar dia nak kat aku. Hari-hari balik kerja, telefon tanya, kau dah cakap. Kau dah pujuk. Macam mana dia? Allahu Akbar. Seksa juga rupanya Mazni kalau macam tu kan. Hei Allah. Allah uji macam-macam kepada hamba-hambanya. Nak tahu sejauh mana sabarnya seorang isteri. Saya boleh dengar anak murid saya macam tu. Ya Rabbi, ya Karim, hebatnya kamu. Ya Allah. Saya kata saya pun tak boleh macam tu. Masa tu arwah ustaz ada lagi. Saya cerita kat arwah ustaz. Dia senyum sengih je orang lelaki bila kita cakap macam tu kan. Ya Allah. Saya tak jumpa. Saya pun jarang jumpa lah. Kalau saya sendiri pun, saya tabik spring memang tak. Gitulah nak buat macam tu kan. Saya pujuk juga perempuan tu Ustazah. Saya telefon Ustazah. Tapi dia tetap tak nak. Sebab sebenarnya layanan akak baik pada saya. Saya malu kak. Saya tak akan. Percayalah. Gitulah keadaan. Okey, kita ada Maizatul Akmam. Maizatul Akmam, betul kan? Yang ni tadi yang saya tak boleh baca. Ya? Betul. Kuat dia. Memang sangat kuat. Tapi badan dia kurus kering. Gitu. Saya tanya kenapa makan hati? Tak tahu juga Ustazah. Tapi itulah. Kita orang perempuan ni kalau dia tak boleh nak ni pun sama juga maknanya. Derita dia tu sebab suami nak, perempuan tu tak nak. Cuba bayangkan. Lepas tu suami dia desak, kamu kena pujuk. Ya Allah. Pujuk nak suruh kahwin dengan suami kita. Kalau pujuk supaya jangan kahwin, itu yang kita buat. Betul tak? Itulah. Macam-macam Allah jadikan manusia ni. Ada setengah tu sangat baik. Ada setengah tu tak sangat baik. Betul tak? Melantang terus. Betul tak? Apa ayah kata? Lepas tu, dia kahwin tak bonda? Tak kahwin. Dia tak kahwin, ayah. Risau bimbang ayah pula dah. Okey, dia tak kahwin. Cerita pada saya tak tahulah. Dia pun, memang dia pun tak hubungi saya. Sebab saya kata, nak buat macam mana? Betul tak? Macam mana nak selesai? Nak suruh suami dia kahwin. Yang perempuan memang tak nak. Dia dua-dua baiklah ceritanya dah. Kalau orang perempuan yang tak baik, dia cakap apa? Apa aku peduli? Kau baik tak baik, aku nak laki kau, apa aku kisah? Kan? Suami kau nak kat aku, apa susah? Tak. Itulah keadaan macam-macam lah kehidupan manusia ni. Jadi bila kita baca asam garam kehidupan Rasulullah SAW, ini satu benda yang memang tak boleh nak elak lah. Biasa je maknanya. Sebab yang dirindui, yang dicintai ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul lagi. Jadi tidak heranlah kalau ramai orang yang nak kahwin dengan Rasulullah. Tapi kalau cerita Anas ni, bila anak perempuan tu kata alangkah sedikitnya rasa malu. Yang mana sikit benar malu dia tu yang ada dalam hati dia. Sebab dia boleh buat macam tu kan. Tapi Anas jawab apa? Bahkan perempuan itu lebih baik daripadanya. Sebab dia menginginkan Nabi. Sebab yang justru tu dia menawarkan diri. Mungkin kalau orang lain tak tahu diri pun, betul tak? Ini sebab seorang Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. Jaminan syurga, penghuni syurga. Dan apa kita kata? Ketua berada dalam syurga nanti, dia adalah penghulu kepada semua penghuni syurga. Siapa tak nak menumpang kan? Ya Allah, ya. Semua kita nak masuk syurga. Menumpang tuah. Ya Allah. Okey, kita baca lagi. Hadis ini adalah Sahih Al-Bukhari. Ya. Kitab nikah bab seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang lelaki baik. Tak salah. Tak salah ya. Muslimin-muslimat semua kita ni. Kalau nak cari menantu, kalau ada lelaki yang kita fikirkan baik, boleh kita tanya dia, nak tak nak? Kita ada anak perempuan, yang tak nak contoh. Saya ada anak perempuan, saya suka tengok perangai kamu, akhlak kamu, cara macam mana kamu, gini. Segala-gala kita senang hati selama kita bekerja dengan dia. Contoh, kamu ada kekasih? Tak ada. Kamu sudi tak kahwin dengan anak saya? Kan?
kita sebelah pihak perempuan yang offer diri. Salah ke? Tak ada salah, kan? Boleh. Tapi malulah sikit, kan? Malu. Tapi tak ada masalah. Saya ingat siapa? Doktor apa ya? Doktor... Allah Akbar, sorry lah. Dia kata saya insya-Allah bila sampai masa anak saya akan pinang seseorang yang saya rasa dia sangat baik dengan Allah, sangat baik dengan ibu bapa. Saya akan pinang. Dia ada anak perempuan. Doktor apa saya lupa Mungkin muslim-muslim ingat, saya ingat sikit-sikit gitu aja. Saya punya forum dengan dia di Miri pada tahun berapa tu. Jadi dia kata saya akan pinang mana-mana lelaki yang pada fikiran saya sangat baik, saya akan pinang, dia kata. Tapi seorang yang sangat baik dengan Allah, baik dengan manusia. Baik dengan manusia saja tak boleh, kena baik dengan Allah SWT. Apa kata Muhammad Faisal kata? 3-0 lagi. Berani? Cubalah kalau berani. Belum tentu 3-0 tu tak berakhir dah. Mungkin. Allahuakbar. Ataupun sampai mati pun 0 sekatu je dah. Allahuakbar. Sorry saya bergurau saja. Kalau berani, cubalah. Kan? Itu ayat. Berani, cubalah. Okey. Tapi nak ceritanya, gitulah. Sebab offer tu, sebab dia tu Nabi. Hadis keempat. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan, sungguh aku turut berada dalam kelompok orang yang bernama Rasulullah ketika datangnya seorang perempuan secara tiba-tiba lalu berkata, wahai Rasulullah, diri ini diserahkan kepadamu. Maka tetapkanlah keputusan untukku. Maknanya suruh Rasulullah bagi tahu keputusan macam mana. Namun baginda tidak memberi sebarang jawapan meskipun 3 kali perempuan itu berdiri dan berkata demikian. Selepas itu seorang lelaki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. Ada orang tu kata, tak apalah, nikah dengan aku aja. Tengok orang dulu mana bercinta-cinta tak? Tak ada bercinta-cinta. Sekarang ni orang kita, kalau tak bercinta, tak kahwin. Tak nak mak, saya tak cinta pun dia. Betul tak? Allahuakbar. Ini tak ada apa pun. Tengok. Offer kat Rasulullah. Okey? Lepas pada tu, Rasulullah tak jawab. Dia tak kata tak nak, tapi dia tak jawab. Lepas pada tu, ada lelaki lain yang offer, nikahkanlah saya dengan perempuan ini, wahai Rasulullah. Baginda pun bertanya, adakah kamu punya apa-apa? Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda pun mengarahkan, pergi dan dapatkan sesuatu walaupun hanya sebentuk cincin besi. Itu yang kita duduk dengar cerita tu kan. Maknanya, bila seorang lelaki tu nak berkahwin, Rasulullah suruh kata, kalau kamu bagi mas kahwin dia. Kalau tak ada juga, bagilah cincin besi. Pergi cari dulu. Lalu baginda bertanya, adakah kamu Okey. Lelaki itu pergi mencari. Kemudian dia datang semula dan berkata, aku tidak jumpa satu apapun. Cincin besi pun tak ada. Yelah, maknanya orang susah. Orang susah. Yang dia maksudkan ni, orang susah tak boleh. Mungkin ada orang jual emas, ada jual perak kan. Tapi nak cerita, tak ada duit. Jadi nak beli macam mana? Jadi tak ada. Baginda pun mengarahkan, pergi dan dapatkan sesuatu walaupun hanya sebentuk cincin besi. Lelaki itu pergi mencari, kemudian dia datang semula dan berkata, aku tidak jumpa satu apa pun. Cincin besi pun tidak ada. Lalu pun baginda bertanya, adakah kamu menghafal sebarang ayat Al-Quran? Ini yang kita dengar ceritakan. Okey. Jawab lelaki itu, ada. Aku hafal surah ini dan ini. Akhirnya baginda bersabda, pergilah. Aku telah menikahkanmu dengannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal. Riwayat Al-Bukhari. Tu. Mana berlakulah Awak sekarang kalau boleh letak mas kahwin tinggi-tinggi. Lepas tu viralkan. Biar orang tahu. Orang yang tak kahwin ni, Allah, bilalah aku nak boleh kahwin dah. Nak cukup 10,000, nak cukup 30,000, mati hidup balik tak dapat kan. Nak ceritanya gitulah. Tapi orang sekarang ni dia akan bangga. Start daripada bertunang lagi. Sepatutnya dalam Islam bertunang tak boleh heboh-hebohkan. Ingat ke muslimin-muslimat, kalau ada anak kita nak kahwin, dah bertunang, jangan heboh-hebohkan. Dalam Islam tak boleh heboh bertunang. Bila boleh heboh? Setelah nak berkahwin. Yang tu boleh sebab nak mengelakkan fitnah. Tapi orang sekarang ni, bertunang pun dah riuh dah. Lepas tu tak jadi kahwin. Senyap, sunyi je. Tak jadi kahwin ke? Yang bertunang hari tu bukan main riuh tu? Entah. Nampak tak ada dah. Kan? Sebab tu saya pesan sangat.
Ada sahabat saya, tak payahlah besar-besar bertunang. Nanti kahwin nak besar sikit pun tak apa. Masa bertunang, tak payah besar-besar. Sebab kalau tak jadi kahwin macam mana? Malu kat orang kan? Malu jugalah. Kita dah heboh semua, tiba-tiba senyap aja. Tak ada panggil kenduri pun. Dan tak nampak apa-apa pun. Kan? Jadi sebab itulah. Tapi kita ni suka sangat. Bertunang tu dah riuh sekampung dah. Kan? Bukan sekampung. Satu Malaysia. Kan? Satu Malaysia lagi. Heboh kan? Bagi tahu itu ini. Harga mas kahwinnya, tunjuk cincinnya. Ya Allah. Ya. Mudah-mudahanlah. Tidak berlaku pada keluarga kita. Anak cucu cicit kita. Ya. Okey. Orang sekarang bertunang pun buat apa grand. Yes. Kalau ikut dalam Islam, bertunang sembunyikan. Kahwin boleh heboh. Tu sebab nak bagi tahu supaya orang tidak ada fitnah tengok lagi bila dia berjalan kan. Sebab tak timbul fitnah. Sebab tu kahwin suruh heboh bagi tahu dia dah kahwin. Jadi orang tak kata apa. Dan kita saya dah baca satu kisah ya. Ulama hebat ya. Saya terlupa nama. Di mana bila berkaitan dengan orang perempuan berbuka makan di khalayak ramai ketika dalam keadaan uzur. Dibahas oleh mufti wilayah kita. Tapi dia bercerita. Maknanya bukan salah. Makan tu harus. Bila makan di khalayak ramai, takut jadi fitnah nanti. Jadi kita pun jawab. Ada seorang, dua-dua ni ceritanya. Tok Guru ni mata buta nampak. Yang si anak murid ni mata rabung. Rabung dengan buta. Jadi, yang rabung nampak sikit kan? Yang buta tak nampak langsung. Jadi, bila dua orang ni nak berjalan, anak murid ni kata, bolehkah saya berjalan dengan Tuan Guru? Tuan Guru kata, tak payah, tak boleh. Kenapa? Salah ke? Supaya tidak ada fitnah. Supaya tak ada orang mengata-ngata kita. Tengok. Padahal nak kata apa? Tapi orang akan kata, lah, orang buta tu, berpimpin pula dengan orang rabun. Sama 2 kali 5. Kan ada orang kata. Jadi, kata orang alim ni, biar orang tak kata kita. Ya, supaya orang tu tak dapat dosa. Kita kata, biarlah dia kata kita, dia dapat dosa. Kita tak dapat apa. Tapi, kita naklah mengelak daripada orang kata apa-apa pada kita. Jadi, kita elakkan benda-benda fitnah macam ni. Contohnya, makan di pejabat, bawa bekal kan. Mentang-mentang dia tak puasa. Kan nanti ada isu. Memang tak salah dari segi hukum. Boleh makan lah. Betul tak? Tapi dalam arti kata, buat macam tu boleh menimbulkan fitnah. Dan dalam Islam, suruh kita mengelak sangat-sangat perbuatan itu. Sorry, saya kongsi. Tak ada kaitan pun. Tapi nak ceritanya, mengelak daripada perkara tak baik itu adalah sangat baik pada kita. Ya. Macam tadilah, masa kahwin saja kita isytihar. Tapi masa bertunang, tak payah kita isytihar. Okey, ya. Zan kata save bajet zaman COVID kan kan ringkas, betul? Zaman COVID ni lagi ringkas. Bertunang ringkas, berkahwin pun ringkas. Tak payah buat besar-besar. Panggil orang ramai, nanti ada pula orang bawa COVID kat kita dah. Na'udzubillah. Kan ini yang berlaku pun. Okey. Bila tanya sahabat, cuba tanya Rakiyah Abdul Rahman. Kes di Kelantan meningkat. Sebelum raya, sebelum puasa gitu, orang Kelantan kenduri kahwin memang gila-gila dia kata. Maknanya besar-besar lah belaka. Masing-masingnya lah nak lepaskan angin. Nak buat ni. Tiba-tiba ada orang balik daripada anak cucu. Saudara mara baru balik. Bawa balik. Kadang-kadang dia tidak bergejala. Tapi dia pembawa. Itu masalah. Kalau dia balik dalam keadaan batuk, demam, sesema, tak hilang deria bau, itu lain kan. Tapi dia balik barangkali dalam keadaan dia tidak bergejala. Tapi dalam dirinya positif dia punya COVID. Dia boleh menjangkiti orang lain. Dia sebab dia kuat, diri dia kuat. Sebab tu dia tak kata apa, tidak memberi kesan kepada diri dia walaupun kuman tu ada dalam badan dia. Masya Allah ya. Kuman pun tahu orang lemah, orang penat, orang letih, orang tak rok. Orang kata. Okey, Fatimah Ayub sungguh-sungguh Kak. Cakap dengan Mas ni ya. Okey. Geram sangat lepas giam balik kampung. Itulah yang berlaku. Jadi kita harap insya-Allah mudah-mudahan COVID ni akan hilang lah insya-Allah. Tak apa, tak boleh balik kampung ni pun tak apa kan. Janji kita diberi lagi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah menyelamatkan keluarga kita pun sama ya. Ustazah, saya nak tahu
Betul ke saya pernah dengar wanita yang dimadukan amal ibadatnya berlipat kali ganda dari yang tak bermadu? Kalau duk bergaduh tak banyak juga. Saya masih ingat Datuk sebab kamu ceramah. Ni saya dengar ni, tak tahu juk dia lah. Okey. Dia kata orang lelaki kalau dia berkahwin, tak kira lah. Maka ibadatnya akan 70 kali ganda lebih baik daripada orang yang tak berkahwin. Okey. Jadi bila dia kahwin dapat 70 kali ganda. Kalau dia kahwin 2, kan banyak lagi gandaannya. 70 kali dengan 70 maknanya 140 kali ganda. Bukan sikit main kan? Tapi saya rasa itu joke Datuk Ismail kamu. Tapi yang tanya tadi tu, wallahualam, saya tak berani nak jawab. Mudah-mudahan wallahualam, mungkin tepat, mungkin tidak. Tapi kalau tahu yang akan bergaduh, parang akan naik, tak payah. Saya dah rebut hak tu, rebutlah pahala-pahala yang lain. InsyaAllah Allah sediakan ganjaran pahala buat kita kan. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Seterusnya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan, seorang wanita datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Lalu Rasulullah memandangnya atas bawah, kemudian menundukkan kepalanya. Setelah melihat bahawa Rasulullah tidak menyatakan sebarang keputusan tentang dirinya, perempuan itu pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Tuan tidak berhajat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Tu dia. Lagu tu dulu kan. Orang kita sekarang mengamuk sebab tak cinta. Sebab tak kenal. Allahu Akbar. Kahwin mesti hak kenal dulu. Kalau sekarang lah, tengok orang perempuan dia tak apa, dia nak. Okey, dia betul serang, dia cakap. Kan? Tetapi dalam arti kata, secara bagus, cakap dan offer diri, okey. Tapi ada orang lelaki yang sambut, tak apa. Okey. Jadi saya rasa, ni tiba-tiba sahabat datang. Okey, Rasulullah, jika Tuan tidak berhajat dengannya, maka nikahkanlah dia dengan aku dengannya. Lalu baginda bertanya, "Adakah kamu punya apa-apa sebarang segala mahar?" Beliau menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Pulangkanlah kepada keluargamu dan lihatlah apa-apa yang ada." Macam sama hadis yang tadi. Okey. Laki itu pun pergi. Tidak lama kemudian dia datang semula. Tidak ada. "Demi Allah, aku tidak jumpa apa-apa pun yang boleh dijadikan mahar." Begitu sekali kemiskinan. Tapi bagaimana? Ini hak Rasulullah kira ni macam mana. Lalu Nabi membalas, "Pergilah cari walaupun sebentuk cincin besi." Cerita yang hampir yang sama, cuma perawi yang lain-lain. Lelaki itu pun pergi. Tidak lama kemudian dia datang semula. Tidak ada juga. "Demi Allah, wahai Rasulullah, meskipun sebentuk cincin besi, tetapi aku mempunyai kain ini." Selalu menjawab, kain yang dia ada ataupun separuh sahaja. Itu pun separuh sahaja. Lalu Rasulullah bersabda, "Buat apa dengan kain itu? Jika kamu pakai, tidak ada lagi untuk dia. Kalau dia yang pakai, kamu pun tidak ada apa-apa." Laki itu pun duduk. Setelah berapa lama, dia pun hendak beredar. Melihat dia pergi, baginda menyuruh orang memanggilnya. Semula kemari. Dia pun datang. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah ayat Al-Quran dan yang kamu sudah hafal?" Maknanya boleh dengar ayat Al-Quran. Tidak ada masalah muslimin-muslimat semua. Tetapi bergantunglah kepada keluarga sebelah perempuan. Maksudnya sebelah pihak wali bersetuju, tidak ada masalah. Dan sekarang pun ada kes-kes, ada anak murid saya kata, "Ustazah, anak saya baru habis mahat tahfiz. Dan baru kerja. Belum kerja. Okey. Dan dia kata, ada seorang perempuan tu memang suka kat anak saya. Okey. Mak dia datang pinang anak saya, Ustazah. Tak apa. Tak ada masalah," dia kata. "Kenduri apa semua dia bayar. Dia akan buat semua sekali." Tak ada masalah, dia kata. Saya pun kata, "Okeylah puan. Eloklah tu kan." Saya kata, "Tapi anak puan kena bekerja. Tak bolehlah nak makan hak isteri. Orang perempuan ni dia pelik sikit. Mula-mula tak ada masalah. InsyaAllah. Setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, 30 tahun. Tapi kadang-kadang dia akan ungkit." Itu yang tak nak tu. Kita tak nak. Tak nak di penghujung perkahwinan mereka tu berakhir dengan apa? Berakhir dengan bertikam lidah, hina. Maklumlah, tak kerja. Harta perempuan. Kan? Tak nak macam tu. Orang perempuan ni dia pelik. Kalau dia kaya pun, dia baik. Tapi
Bila sampai masa ada benda-benda yang tak dia suka, tak berkenan di hati dia, dia akan ungkit habis-habisan. Saya kata boleh puan, tak apa. Orang nak kat anak kita, tak ada masalah. Dia nakkan ayat Quran yang ada pada dada anak puan. Itu je. Itu dia nak sangat. InsyaAllah jaminan kebahagiaan dalam hidup dia. Tapi apa pun puan nasihat pada anak puan, kena kerja. Kena cari makan. Walaupun dia kaya, puan kena suruh anak lelaki puan cari kerja. Tak kisahlah gaji berapa, ya. Itu yang ada sekarang ni, masyarakat dia bila dah kahwin dengan orang kaya, dia tak nak, dia tak nak kerja. Okey. Bonda, adakah istilah payung emas? Ada yang bertanya tadi. Saya tak tahu dah, saya tak jumpa tentang payung emas ni. Wallahualam. Sama ada benar ataupun sengaja direka-reka. Wallahualam. Saya tak berani nak kata. Tapi setakat ini tak pernah jumpa lagi. Saya ditanya ke ustaz-ustaz, ada tak ustaz jumpa hadis berkaitan dengan payung emas? Tak ada ustazah. Wallahualam. Tak berani kata. Tapi kalau sengaja kata nak insya-Allah dapat payung emas, jangan kata siapa cakap, betul tak? Gitu. Saya tak tahu ayah. Tak payahlah dapat payung emas. Bukan duduk bergaduh sampai hangit. Tak payah. Dah. Tak payah. Bukan pahala dapat, dosa yang dapat. Tak payah. Fikir dulu. Ya. Jangan nak offer-offer. Cakap ke suami, bang, abang kahwin lah. Tak payah. No way. Betul tak? Dia cari, dia cakap kat kita, itu bab lain. Tapi kita nak cari, suruh dia kahwin. Tak payah. Kan? Okey, kita baca catatan. InsyaAllah ada masa sikit lagi. 5 hadis dibawa sekaligus sebagai memberi gambaran menyeluruh bagaimanapun tumpuan utama adalah pada fakta bahawa Sayyidatina Aisyah tidak senang hati apabila ada wanita yang berusaha memikat Nabi. Itu dah confirm. Ya? Yang kedua, antara hukum khas bagi Rasulullah ialah baginda dibenarkan menikahi tanpa mahar dengan mana-mana perempuan yang menawarkan diri secara sukarela. Bagaimanapun Nabi tidak menikah dengan seorang pun daripada mereka. Ya? Sebab mas kahwin ni wajib tahu diberi oleh seorang lelaki kepada bakal isteri. Kepada isteri dia. Wajib bagi. Ya? Orang perempuan ni dia dalam hidup dia boleh dapat apa? Pertama sebelum nikah boleh dapat juga. Yakni dapat apa hadiah apa bertunang tu. Yang kedua bila kahwin dia juga dapat apa? Nafkah pada rezeki. Mula-mula dia dapat mas kahwin. Mas kahwin. Mas kahwin. Itu wajib. Yang kedua, nafkah dalam rumah tangga. Ini wajib ditanggung oleh suami. Yang ketiga, mut'ah sekiranya berlaku perceraian. So, tak ada masalah. Kan? Mana Islam tu sangat bagus. Sangat cantik. Tidak ada agama-agama yang lebih baik yang boleh ditandingi dengan agama Islam. Semua konflik. Sangat ideal. Hukum dan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama Allah. Okey, betul ustazah, tak payah cari penyakit nak offer suami kahwin lain. Tak payah. Fatimah Hayuk kata apa? Sama-sama asyik sayang. Okey, Intan kata apa? Kak, tak payahlah. Dah, saya buat contoh aja tadi tu, tak ada apa kaitan pun dengan orang yang hidup atau yang mati, betul tak? Tapi nak ceritanya, jangan cari pasal. Tu je. Ya? Kalau dia yang cari pasal, dia tanggung. Tapi kalau kita cari pasal, tak payah deh. Tak payah nak doa 10 akhir Ramadan ni. Banyak lagi benda-benda lain yang kita nak doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? InsyaAllah kita akan habis sikit lagi. Di sini dia kata, antara hukum khas, Rasulullah boleh berkahwin tanpa mas kahwin. Tapi, kita ni kena ada mas kahwin. Wajib. Walaupun sebetul cincin mesti. Ayah kata apa? Seorang pun cukup kan? Seorang pun dah cukup. Kita kata mulut orang lelaki mungkin tidak sama. Ya? Kata Mazatul Akmam, betul. Jangan cari masalah. Dah ada masalah dah banyak dah. Cari lagi. Okey. Intan Zurina kata, cukup. One is enough. Kan? Cukup. Ulama telah himpunkan senarai wanita yang menawarkan diri kepada Nabi, antaranya dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad, selain Kaulah binti Al-Hakim, Ummu Suraid, seorang lagi tokoh muslimah yang pernah berbuat demikian. Selain itu, Ummul Mukminin Maimunah juga, menurut pendapat sebahagian ulama,
Namun Nabi menikahinya dengan mahar. Nabi menikah dengan mahar tau. Mahal. Mas kahwin yang dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang saya ingat ialah 400 dirham. Dulu 1400 tahun dulu 400 dirham. Kalau nilai sekarang ni 400 dirham berapa ya? Mahal juga. Maknanya Rasulullah meletakkan wanita itu di tempat yang sewajarnya dengan memberi mas kahwin, dan mas kahwin juga mahal kan. Okey, Kamaruja bagi tangan dah nak boleh berhenti tu. Kata-kata Saidina Aisyah, saya tidak dapati Tuhan awak melainkan begitu cepat memenuhi keinginan awak adalah dalam nada bergurau, bukan mempertikaikan syariat. Jadi kalau Allah kata macam tu tidak pertikai. Allah ganti cepat kepada Rasulullah SAW. Maknanya Allah tahu keinginan Rasulullah tu, maknanya tak apa. Okey. Kita ada Qasih. Qasih, jangan cari penyakit. Hajah kata, Junaidah kata, semoga sahabat doakan kesembuhan suami saya yang hadapi kanser lipo. Sorry lah, saya tak pandai baca. Lempo. Mungkin ada doa yang makbul. InsyaAllah Jun. InsyaAllah sama-sama kita. Sebut nama suami Jun pun cukup kan? Tak sebut nama pun tak apa. Suami Junaidah Yusof. Boleh sebut. Terutama sekali ambil lah peluang-peluang di 10 terakhir. Bermula daripada malam ini, kita dah masuk yang terakhir dah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bertemu lagi lah kita deh. Dengan Ramadan akan datang. Tak habis lagi. Minta dah punya rindunya kepada Ramadan ini. Kalau orang tak rindu dengan Ramadan saja kan. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang pada kita. Ya Allah, ya Allah. Rezeki, Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Aina Ismail kata, semoga Allah beri kesembuhan. InsyaAllah. Kita sama-sama doakan. Moga-moga suami Jun, InsyaAllah akan pulih sebagaimana biasa. InsyaAllah. Semoga diberikan kesembuhan buat suami Hajah Junaidah. Okey. Macam sikit lagi. Kata-kata saya nak... Okey. Usaha pergi mencari timba adalah harus dalam Islam. Bahkan terpuji dalam setengah keadaan sebagaimana yang dipotretkan dalam babak-babak asam garam di sini. Tak salah kan? Pergi cari timba. Tak ada hal. Tak ada masalah sebenarnya. Kita je rasa pelik kan? Tak ada apa. Benda ini dah dibuat. Siti Khadijah sendiri pun, dia yang meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Itu wanita pertama dalam hidup Rasulullah yang menawarkan diri pada Rasulullah. Jadi kita tak ada masalah. Boleh. Cumanya masyarakat kita ni dia juga guna istilah pergi cari timba. Apa salahnya? Tak salah kan? Kita berkenan pada seorang lelaki-lelaki, kita cakap, saya suka dengan perangai awak. Boleh tak kita kahwin? Saya kahwin dengan awak. Boleh tak? Kan? Okey. Nampaknya Azizat. Semoga suami Jun sembuh. Sembuh seperti biasa. InsyaAllah. InsyaAllah Jun. Jangan risau. InsyaAllah. Seterusnya, perempuan berkenan dengan suami orang adalah lumrah yang diakui syariat. Manakala sikap isteri yang cuba menghalangnya juga adalah biasa. Suami berkenan kepada suami orang berkenan dengan wanita berkenan dengan suami orang. Dia kata itu perkara biasa, lumrah. Dalam babak sini gini tapi dia kata sikap isteri yang cuba menghalangnya juga adalah biasa. Laranglah, boleh larang-larang dulu, betul tak? Sebelum nak kata pergilah awak nak kahwin, kahwinlah. Tu dah mengajuk kan. Tapi cakap dulu gini. Okey, kita ada Raja Faridah Karim. Okey, saya habiskan Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi yang paling muda. Sahabat muda Nabi. Beliau menjadi pembantu peribadi Nabi selama 10 tahun. Semenjak usianya sekitar 10 tahun. Banyak kisah rumah tangga Nabi diketahui melalui beliau. Jadi maknanya yang Anas tu, dia bila dah kahwin, dia ada anak kan. Bila anak dia kata tak malu sungguh. Sikit aja malu dia ni. Maknanya gitu kata. Jawab ayah dia, Anas? Sesungguhnya wanita itu lebih baik sebenarnya sebab dia menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya risau juga kalau suami kita ni seorang yang baik, seorang yang alim, seorang yang warak, betul tak?
Risau juga kok ramai orang offer diri. Betul tak? Wallahualam. Itu saja gurau saja ya. Apa pun kita mendoakan supaya suami kita jadi orang yang baik. Tak apa. Tak ada masalah. Itu sebenarnya kita nak kan. Tak apa, jangan sebab kita rasa cemburu. Kalau dia baik, ramai orang nak kat dia. Kita nak dia seorang suami yang sangat baik. Yang sangat bertanggungjawab. Okey? Okey. Terima kasih semua Allah berikan kesembuhan pada suami Akak Hajah Junaidah Yusof. InsyaAllah. InsyaAllah Hajah Jun. Sabarlah. InsyaAllah mudah-mudahan. Ya. Okey. Hajah Nani ada bersama kita. Okey. Semoga suami. Okey. Kita ada Azizat. Okey ya, muslimin-muslimat semua, nampak gayanya kita sudah berada di penghujungnya dan alhamdulillah ya, kita dah selesai menceritakan bab yang ke-10 ya, yang berkaitan dengan asam garam rumah tangga Rasulullah SAW. Cuba kita perhatikan rumah tangga kita, bagaimana dengan pasangan kita, mudah-mudahan dapat ikut jejak langkah Rasulullah SAW. Walaupun tak sepenuhnya, tapi insya-Allah kita ambillah mana-mana yang rasa kita boleh. InsyaAllah mudah-mudahan muslimin-muslimat semua ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berada di 10 terakhir. Selamat merebut peluang-peluang yang ada. Selamat mengambil hadiah terbesar daripada Allah SWT iaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan kita peluang bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah ya. Okey, muslimin-muslimat semua, insyaAllah kalau tak ada apa, barangkali yang ni terakhir ke ataupun mungkin ada minggu depan ya. Lepas tu tunggu lepas raya pula lah ya. InsyaAllah. Apa pun terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat dalam menjayakan kita bersama kuliah online pada tengah hari ini. Dah tengah hari dah ya. Maknanya sudah 12.30. Jadi salah silap saya, minta maaf banyak-banyak. Walaupun tak ramai, saya sangat faham ya. Hari Minggu, hujung Minggu, orang ada macam-macam program. Itu pun belum minggu depan. Minggu depan dah minggu nak raya ada Jun. Nampak, tengok macam mana kalau terpaksa kita tangguh selepas raya, kita tangguh. Tidak ada masalah ya, muslimin-muslimat semua. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi dan insya-Allah kita bertemu lagi pada masa-masa yang lain, khususnya dalam kuliah Surau Kerja Raya yang berkaitan dengan asam garam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.